Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 20 Ramadan 13 Mei tahun 2020. Okey, apa yang saya nak bebel hari ni? Hari ni saya ingin kita semua memperingati tragedi beberapa tahun. Bukanlah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun yang lepas. Pada 1969, tarikh yang sama, 13 Mei 1969, terjadinya satu urusan kaum yang mengakibatkan parlimen terpaksa digantung, terpaksa diisytiharkan darurat. Bukan PKP, darurat. Okey. Berlumuran darah sana sini, ketegangan kaum antara kaum Cina dengan kaum Melayu, okay? Semuanya kerana politik. Okay? Di saat negara baru saja dibuka daripada pengisytiharan dibuka daripada perintah darurat pada 1960, Malaysia terpaksa darurat pada tahun 69 tu pula. Sebab kan perkara-perkara macam ini, perusuhan kaum. So apa yang berlaku? Orang kata pada tahun 69 tu, pada tahun 69 tu pada tahun 69 tu lah. Okay. Jadi pilihan raya pada tahun 69 tu, kita tahu ada satu parti ni which is dia memang nak take over the government. Masa tu government ni from Perikatan, okay, the Alliance masa tu means Barisan Nasional lah. Cuma nama dia bukan Barisan Nasional masa tu, nama dia Perikatan. So pilihan raya masa tu ada pihak yang nak sabotage pihak Perikatan, which is kita tahulah parti hari ni yang sebelum ni masa tahun 2018 dia nak menang. Okay, parti itulah. Okay, tak nak sebut nanti controversial. So parti ni dah menyerang dari segi itulah, segi kaum, sebabkan ada satu kematian sebabkan seseorang Chinese ni dibunuh oleh polis, dan dijadikan isu ni sebagai isu perkauman. Dan akhirnya that sentiment of races being tension, membuatkan negara kalut, membuatkan negara hingar-bingar, dan akhirnya kerusuhan kaum terjadi dan meragut banyak nyawa. Yang paling teruk terkesan adalah melibatkan Selangor. Korang kena tahu Selangor masa tu tak ada Kuala Lumpur, tak ada wilayah persekutuan, okay. Masa tu Kuala Lumpur masih lagi dalam Selangor, okay. Teruk, memang teruk. Orang kata setapak yang dekat je dengan rumah saya ni pun teruk. Bermula dekat situ lah pun sebenarnya pembunuhan antara Cina dan Melayu. Arwah abah saya dulu selalu pesan dekat saya, orang kaum lain ni jangan bangkitkan kemarahan Melayu. Sebab apa? Boleh jadi 13 Mei balik. Sebab orang Melayu kalau dah marah, dia dah tak fikir dah masa depan negara. Dia dah tak fikir masa depan diri dia. Dia tahu dia nak hapus je orang-orang yang mengacau dia. Okay? Kalau tengok sejarah-sejarah pun, orang-orang Melayu ni takkan pernah putus asa. Kalau apa yang dia benci tu dia nak hapuskan, dia tak akan. Apa cara baik buruk dia langgar. Itu orang-orang Melayu. Kena faham. Sebab itu kedudukan hak istimewa orang Melayu jangan dikacau. Betul orang kata budak-budak muda hari ni dah hilang nilai Melayu tu, tapi kena ingat masih ramai anak-anak muda Melayu yang turun-temurun membawa semangat kemelayuan tu. Kena ingat tu. Balik kepada 13 Mei 1969 ni, apa jadi masa tu? Kita tengok pemimpin kita struggling, kan? Sebab negara masa tu tak stabil, okay. Parlimen digantung, komunis lagi, nak hadap ni lagi, kesian. Allahyarham Tuan Abdul Razak bersama Tun Dr. Ismail. So ini adalah figura-figura yang bermati-matian, okay, menguruskan negara. Jadi kita tak mahu perkara-perkara macam ni berlaku lagi. Ikutlah macam habis 13 Mei tu rukun negara tu. Rukun negara tu bukan sekadar baca je. Rukun negara tu adalah benda yang semua orang kena ikut.
Kalau kau nak jadi warga negara Malaysia, kau kena tahu benda tu lah. Kau kena percaya pada Tuhan, kau kena setia pada raja. Ini tidak, raja-raja tu kau kutuk. Kadang orang Melayu sendiri yang kutuk raja-raja kita. Aku tak faham betul. Saya memang tak faham kenapa nak kena faham. Korang mungkin kurang arif dengan peranan raja-raja dan peranan Tuan Agong. Doesn't mean they are not in media. Mereka tak buat kerja. Okay, doesn't mean that. Doesn't mean korang tengok dia ada istana, you guys tengok dia ada itu ini, doesn't mean dia tak buat kerja. Okay, doesn't mean you see raja-raja kita ni macam yalah, media tak meliputi mereka kan. So doesn't mean mereka tak buat kerja. Mereka ada kerja mereka. Okay, ada tugas-tugas. YDPA ada tugas YDPA. Raja-raja Melayu ada tugas-tugas dia. Because you are not in their shoes. You only see the politician, right? Because the politician need that attention, need that media. But raja-raja tidak. Raja-raja they have the power. So mereka tak perlu nak kukuhkan kuasa mereka. Mereka memang ada kuasa. Sebab itu media hari ni, bila media tak buat liputan kepada mereka, umum tak tahu. That's why terjadinya orang kata raja-raja ni tidak berfungsi. Itu adalah sentimen kita perlu kita pergi kan. Kita pergi kan. Kalau macam tu, rukun negara tu kita kena ni. Pergi tu kesopanan dan kesusilaan tu, itu lagi lah spoil tu. Accident sikit kau dah mengamuk tepi jalan. Tak boleh nak cerita elok-elok. Orang kita ni kadang sikit punya hal lah. Relax sudah. Ada undang-undang, ikutlah undang-undang kan. Banyak lagi keluaran perlembagaan kedaulatan undang-undang, itu semua ikut. Tak susah pun. Tak, ini semua sebab ego masing-masing nak tunjuk something. Perkara-perkara ini yang kita kena tolak ke tepi. Something ni, keganasan tidak bawa ke mana. Hari ini saya bangga dengan rakyat Malaysia. Kerana apa? Hari ini Melayu ke Cina ke India sama-sama bawa naik negara. Cuma ada yang bersikap radikal dan konservatif, which is mereka ini nakkan hak sama rata dalam Malaysia. Malaysia bukanlah negara yang you can demand equality, right? Malaysia ni ada orang kata timbang taranya. Malaysia ni ada satu konsep untuk melebihkan orang-orang Bumi Putera. Kerana apa? Orang-orang Bumi Putera ini adalah orang asal, orang yang membuka negara ini. Mereka ini harus diberikan keutamaan, sebab kita tak nak penghapusan etnik berlaku ataupun penghapusan identiti itu berlaku. Jadi khususnya kita kena tahu siapa tuan tanah asal usulnya. Bukanlah hari ini kita nak meletakkan kita nak melabelkan kaum lain itu pendatang. Dah tak valid dah pun perkataan kaum lain itu adalah pendatang. Dah tak valid sangat. Tetapi apa yang kita kena tahu, you are not from orang asal. You are not the pioneer of this country. But we are all in one hand, berganding bahu untuk membina negara ini. Saya faham mungkin nampak ketidakadilan di situ, but you believe me, every country, every land must have orang yang membuka tanah mereka. Dan Malaysia adalah orang Melayu dan orang Bumi Putera. Okay? Kena sedar itu. Dan kita tidak mahu hak mereka diketepikan, kerana mereka, asal usul mereka itu ada jasanya pada negara. Okay. Jadi kaum-kaum lain itu menghormatilah. Okay. Kalau nak dikatakan tiada keadilan, kaum-kaum lain hari ini kita lihat bebas dalam sektor ekonomi. Kita nampak dalam sektor ekonomi satu kaum mendominasi. Okay. Adakah itu kita nak bagi tahu ketidaksamaan, ketidaksamarataan? Okay. Semua kaum bebas untuk merebutkan dari segi pendidikan. Ada peluang dan ruang masing-masing. Okey, tak ada beza sekalipun. Cuma kita berikan keutamaan kepada Bumi Putera supaya kita berikan hak mereka sebagai orang tuan tanah di negara ini. Di samping kaum lain boleh merebut apa yang
seperti kaum lain dapat. Seperti seperti kalau kerajaan buka tender, kaum lain pun dapat. Kerajaan bagi sektor pendidikan, kaum lain pun dapat. So perkara-perkara ini lah. Tapi dah 10 minit tu aku bercakap. So tu je kot. So please, antara kaum, make it smooth, relax, right? Tak ada apa pun nak perlu digaduhkan. Okay. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.